Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah hari ini 23 Disember 2020 bersamaan dengan 8 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Dan alhamdulillah hari ini saya bersiaran bersama dengan Assalamualaikum. Semoga kita doakan semoga para penonton dalam keadaan sihat, ceria, bahagia, dan yang paling penting sekali ialah bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman, Islam, kesihatan, kebahagiaan, dan yang paling penting sekali ialah redha, syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi berazam untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik dan akhirnya kita dapat mencapai matlamat utama kita, iaitu untuk mencapai redha Allah dan mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, bila Amy cakap nak capai syurga Allah tu bertepatanlah dengan misi perbincangan kita sepanjang PKP ni, iaitu kita nak bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga. Dan kalau bolehkan Amy, kita tak naklah bawa keluarga kita je, kita pun nak bawa juga jiran-jiran kita, rakan-rakan kerja kita, sahabat kita, saudara mara kita, dan kalau boleh semua Muslim satu dunia kita nak tarik bawa ke syurga, insya-Allah. Bukan keluarga kita saja, keluarga mentua kita. Dah ada mentua ke belum? Belum lagi, insya-Allah akan datang. Amy katanya nak apa suami? Dia tak ada idea kan. Jadi kita juga doakan semoga yang belum bertemu jodoh dipertemukan jodoh, ataupun kadang-kadang kita fikir alamak tak ada jodoh lagi, tak apa, insya-Allah tidaklah semestinya bahagia itu perlu dicapai bersama. Betul. Tapi dengan seorang-seorang pun boleh ayat cover anak kan. Itu macam perli itu. Betul. Okey, insya-Allah. Tapi apa yang paling penting sekali ialah bagaimana untuk kita menjadikan kehidupan kita ini sentiasa dipandu dengan Al-Quran. Ini adalah antara salah satu misi kita di Assalamualaikum. Oleh itu dalam apa jua topik kita cuba, kita harus untuk menjadikan Al-Quran sebagai manual kehidupan kita. Dan hari ini Hanan dan juga para penonton, it's very simple. Kita rasa simple je tajuk, tetapi sebenarnya besar pemahaman untuk kita fahami, untuk kita amalkan berkenaan dengan 3 kul. Senang je 3 kul kan? Betul. 3 kul kan? Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas kan. Selalunya yang kita lazimi setiap hari. Betul. Kan. Tapi kalau kita tengok kalau kita ambil sikit daripada Kompas 114 yang mana dalam surah Al-Falaq ni sebenarnya turun semasa perancangan sulit Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan ilmu hitam daripada rambut Nabi SAW yang terlekat pada sikat baginda untuk menyakitkan atau menjadikan Nabi SAW gila. Cara halus dilakukan agar Bani Hashim tidak dapat mengenal pasti siapa pembunuh sebenar Rasulullah SAW. Sebab itu antara untuk kan orang kata baca qul wallahu ahad, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbil falaq. Kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan 3 kul ini, Hanan. Kita bersama dengan Ustaz Hanan. Aish, kan bukan Ustaz Hanan. Di sebelah kanan saya kita ada Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman yang merupakan jurulatih utama Tadabbur Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat-sihat? Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Alhamdulillah kan, rasanya macam lama tak jumpa Ustaz kan? Lama sangat. Lama sangat kan, padahal baru je minggu lepas jumpa kan. Masya Allah. Sebelum kita nak mulakan sesi kita pada pagi ini, saya nak raikan juga mereka yang sedang menonton di Facebook Live TV Al-Hijrah, kerana hari ini perbincangan yang macam Amy cakapkan tadi simple tapi dia punya besar manfaatnya. Jadi saya nak seru kepada orang ramai di luar sana yang sedang menonton Facebook Live, tekan button share supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah. Dan sebenarnya bila cakap pasal share, Amy suka sebab pernah baca very simple untuk anak-anak tau. Baca dengan anak-anak, baca qul huwallahu, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas kan. Tapi bukan sekadar baca, tapi kita lebih daripada itu, bukan sekadar hafal. Jadi anak-anak tahu apa manfaat surah ini, apa tujuan, apa asbabun nuzul surah ini dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan lanjut bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau biasa kita kongsi satu hari satu ayat, tapi hari ini kita nak kongsi 3 surah. 3 surah terus. Jadi sebagai permulaan, kalau dapat Ustaz kongsikan satu-satu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Barangkali kalau dapat kita cerita sikit asbabun nuzul dia dan juga maksud-maksud di sebalik ayat-ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Puan Ami Sofia, Saudara Hanan dan seluruh para penonton TV Al-Hijrah yang budiman. Dalam hidup, perkara paling penting dua perkara. Ya. Yang pertama sekali, anda kenal siapakah Tuhan anda yang sebenar. Dan yang kedua, anda perlu tahu apakah yang boleh menghalang anda daripada mendekati Tuhan anda yang sebenar. Jadi ingat dua perkara tu kerana saya nak jawab soalan Puan Amy tadi. Iaitulah, siapakah Tuhan anda yang sebenar? Dan apakah penghalang-penghalang yang boleh menyebabkan anda tidak boleh mendekati Tuhan yang sebenar? Maka kalau kita jelas dua soalan ni, maka fahamlah kita kenapa kita apabila membaca Al-Quran, Al-Quran menutup tirai dengan surah 3 kul ataupun disebut para ulama sebagai muawwidzat. 3 surah yang memberikan perlindungan. Kerana apa? Kerana barang siapa membaca suratul Ikhlas, terjawablah soalan yang pertama tadi. Adapun persoalan yang kedua terjawab dengan 2 surah yang berbaki. Suratul Ikhlas memperjelaskan tentang siapa Tuhanmu yang sebenar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang ringkas tetapi puas. Ayat yang ringkas tetapi bernas. Itulah surah yang disebut oleh Nabi SAW sepertiga Al-Quran terangkum dalam suratul Ikhlas. Maka jangan sekali-kali meremehkan surah yang memperkenalkan siapakah Allah Ta'ala dengan hanya 4 ayat 2 baris sahaja. Tak susah nak mengenali Tuhan yang sebenar. Adapun lagi 2 surah yang berbaki, dia menjawab persoalan yang kedua. Maka apa persoalan kedua tadi? Apakah yang boleh menghalang anda daripada mendekati Allah? Yang boleh menghalang anda adalah 5 benda. 4 suratul Falaq cover. 1 cover dia adalah surah An-Nas. So bila kita nak mendekati Allah yang sebenar, akan ada 5 perkara akan menghalang habis-habisan. 4 dalam suratul Falaq, ya, para ulama menyatakan ia adalah keburukan-keburukan yang boleh menimpa tubuh. Maka suratul Falaq memaparkan perlindungan daripada keburukan fizikal ataupun keburukan yang boleh menimpa tubuh adalah suratul Falaq. Manakala adapun keburukan yang kelima dan keburukan yang paling besar, musuh yang paling utama yang sukar untuk dilihat dengan mata kasar, iaitulah was-was, keraguan, bisikan yang datang daripada makhluk yang kita tak nampak. Jadi itulah penghalang-penghalang daripada seseorang nak mendekati Tuhannya. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, Hanan, Amy, 2 persoalan itulah yang saya sebut di awal tadi. Itulah 2 persoalan dalam surah yang pertama sekali dalam Quran. Siapa Tuhanmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itulah Tuhanmu. Dan apa yang boleh menghalang saya daripada mendekati Tuhan saya? Yang boleh menghalang saya daripada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang boleh menghalang saya daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, mereka adalah al-maghdubi alaihim waladdallin. So ini penghalang-penghalang. Jadi kesimpulannya, penghujung Quran kita tu, 3 kul tu, dia menegaskan balik je permulaan Quran suratul Fatihah. Maknanya dah habis baca tu jangan bangga sangat khatam, baca balik Quran. Ulang balik baca. Ulang balik. Kerana pada mengulang itu ada kenikmatan yang tersendiri. Betul. Masya Allah kan. Siapa sangka Amy kan, persoalan dalam 3 kul, surah yang terakhir dalam Al-Quran, jawapannya ada di permulaannya dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi Ustaz, selalu yang kita selalu sebut
kan, amalkan 3 kul, amalkan 3 kul. Tapi dalam Al-Quran pun ada juga beberapa surah yang bermula dengan perkataan kul. Kan, macam contohnya surah Al-Kafirun. Kenapa kita tak sebut 4 kul? Ataupun surah Al-Jin pun bermula dengan kul. Jadi kenapa kita tak sebut 5 kul? Kenapa kita lazimi dengan 3 kul? 3 kul ni sebenarnya bukan bacalah olehmu 3 kul. Nabi tidak sebut 3 kul. Nabi terus sebut dalam satu hadis kepada Uqbah, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Tak adalah mention 3 kul. Sebab dalam Quran bukan 3 kul sahaja. Ya, menurut penulis Kompas 114, tak tahulah siapa yang tulis buku tu, ada 5 kul dalam Al-Quran dan Hanan cemerlang kerana sudah sebut suratul jin. Suratul Al-Kafirun. Dan 3 kita nak sembang ni, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan ulama kaji pertama sekali apa maksud kul. Yang kedua, kenapa apa keistimewaan 5 surah ni? Didapati kajian dilakukan 5 surah ni starting daripada suratul jin. So kat rumah kita simpan jin sebenarnya. Surah Al-Jin. Dia memaparkan pertembungan yang takkan berkesudahan. 5 surah ni nak kata kamu jangan duduk selesa. Ada musuh sedang memerhatikan kamu dan kamu takkan nampak dia. Dia mengatur keburukan kepada kamu, dia berusaha untuk melihat keburukan menimpa kamu. Kelima-lima surah ini daripada suratul jin sampai suratul nas menegaskan hidup kita ini kena sentiasa berwaspada dengan musuh. Suratul jin menunjukkan ada musuh kita tak nampak. Ya, namanya makhluk yang bernama jin. Suratul Kafirun memaparkan pada kita ada orang-orang kafir akan cuba mempengaruhi akidah kita. Maka lakum dinukum waliyadin. Suratul Al-Ikhlas menegaskan ya akidah yang sahih, bukan akidah Nasrani atau selain daripada itu yang menganggap Tuhan ada anak. Suratul Falaq ya menunjukkan ada 4 keburukan termasuk sihir. Dan suratul Nas memaparkan keburukan yang paling besar boleh datang daripada makhluk kita tak nampak, iaitu waswas. Jadi dalam Quran ada 5 kul dan sikit lagi kenapa kena kul ataupun diterjemahkan sebagai katakanlah. Bukankah semua dalam Quran 6,200 ayat ni semua perkataan Allah? Dan bukan semua ayat Allah mula dengan kul. Jadi para ulama bincang, mereka menyatakan 2 pengajaran bila sesuatu ayat ataupun surah mula dengan kul. Pertama sekali, pengisytiharan kelemahan dirimu untuk berdepan dengan musuh berkenaan. Kalau kau berlagak, kalau kau merasakan engkau tidak memerlukan bantuan Tuhanmu, maka hadapilah. Dan kamu lihat, mampu ke tidak kamu berdepan dengan musuh-musuh kamu. Jadi bila kita sebut kul, ia adalah satu bentuk pengisytiharan kelemahan diri. Contohnya macam ni lah, orang cemerlang dapat 4 flat kat universiti. Hanan? Saya bawah sikit daripada 4 flat tu Ustaz. Okay. So orang yang cemerlang di universiti, cemerlang pula ke kurikulum, mungkin majlis perwakilan pelajar, dia cemerlang pula dari sudut hubungan kekeluargaan. Jadi orang tanya, apa rahsia anda berjaya? Saya berjaya sebab saya punya perancangan begini, begitu, begini, saya. Tapi ada satu orang lagi, dia mengisytiharkan kelemahan diri dia. Dia menyatakan, saya tak ada apa-apa, melainkan Tuhan yang beri pada saya semua ni. Allah. So, pengisytiharan itu diserlahkan dengan penggunaan perkataan kul. So, kamu tak akan boleh berdepan dengan ancaman syirik. Kul huwallahu ahad. Kamu tak akan boleh berdepan dengan keburukan. Maka, kul a'udzu birabbil falaq. Kamu akan menghadapi kesukaran berdepan dengan syaitan. Sebab ayah bonda kita pernah menghadapi saat tumbang itu. Maka, kul a'udzu birabbin nas. Jadi, kul ni dia ada falsafah dia. Mengisytiharkan kelemahan diri dan kemahagagahan Allah Ta'ala pada menghadapi musuh-musuh kita. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan sangat cantik. Dan Ustaz, bila cerita berkenaan dengan, sebenarnya kita cerita berkenaan dengan 3 kul, tapi Dahanan tadi dia cerita berkenaan dengan surah Al-Jin. Nak masuk sikit berkenaan dengan kul pada surah Al-Jin, yang mana kita ni Allah jadikan sebaik-baik makhluk. Tetapi rasa rendah diri bila baca awal surah Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yang mana katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran. Bayangkan kalau jin
yang menakjubkan, kenapa tidak kita ni rasa ini sangat menakjubkan. Maksudnya sangat amazing Al-Quran. Tetapi inilah yang kita yang kita nak rungkaikan di sini Ustaz. Bila cerita apa di antara yang takjub berkenaan dengan Mau'izatain, yang mana daripada riwayat An-Nasa'i, beberapa ayat telah diturunkan kepadaku pada malam tadi yang kulihat tiada bandingannya sama sekali, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi komen sikit Ustaz daripada keseluruhannya dan khususnya kepada dua surah, dua qul tadi. Sami'na Qur'anan ajaba yang dibacakan Puan Amy tadi. Al-Quran memang ajaib daripada awal sampai hujung. Bayangkan Hanan tengok satu filem dan orang yang melihat filem berkenaan berkata, kau kena beri perhatian 5 minit pertama. Dan lagi orang kata, kau kena beri perhatian 5 minit terakhir. Ini menunjukkan 2 jam filem itu kau tak boleh tidur walau sesaat. Walau sesaat. Sebab Al-Fatihah penuh dengan fadilat. Penuh dengan fadilat-fadilat daripada hadis yang sahih. 3 kul pun sama. Jadi kalau starting Quran macam tu, ending Quran macam tu, you just imagine apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sami'na Qur'anan ajaba. Selain daripada apa yang Puan Amy sebut tadi, kedudukan surah 3 kul, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Dan cuba lihat ya macam mana pendekatan Nabi. Nabi sedang berdepan dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah. Masa tu Uqbah pimpin unta Nabi ke satu peperangan yang kita tak diberitahu peperangan mana. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan Nabi kata, "Hey Uqbah, kul." Fastama'tu. Uqbah dengar tapi tak dengar apa-apa Nabi kata. Kali kedua Nabi kata, "Kul." Fastama'tu, dan dia tak dengar apa-apa. Faqalaha ats-tsalitsah. Kali ketiga macam tu. Lalu Uqbah kata, "Ma akul." Aku nak kata apa sebab ya Rasulullah kau tak habaq apa-apa. Lalu akhirnya Rasulullah kata, "Faqal, kul huwallahu ahad." Sampai hujung. Kul a'udzu birabbil falaq sampai hujung. Kul a'udzu birabbin nas sampai hujung. Dan Nabi berkata, "Ma ta'awwadza bimithlihinna ahad." Tidak ada orang yang mendapat perlindungan terhebat melainkan orang yang mendapat perlindungan dengan 3 kul. Anak-anak kita mungkin tengok Avengers. Dan setiap pahlawan-pahlawan itu kononnya ada perisai masing-masing. Tapi mana mereka masa pandemik? Jadi perisai yang Allah kurniakan kepada orang-orang mukmin menurut Rasulullah SAW. Anda tak mampu baca surah-surah Quran yang lain tak apa. Tapi jangan sekali-kali remehkan 3 kul lepas solat fardu. Nabi SAW pesan, ya, pagi dan petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Sebab tidak ada perlindungan yang terbaik, Pentagon tak boleh tawarkan benda ni. Iaitulah 3 kul. Jadi bagaimana bentuk perlindungan itu? Dia boleh berlaku dalam 2 bentuk perlindungan. Perlindungan fizikal, perlindungan metafizikal. Perlindungan tubuh, perlindungan ruh. Tapi ramai orang, dia nampak 3 kul ni hanya kat sini je. Kalau saya kena gangguan, baca 3 kul. Dia lupa. Sebelum Al-Falaq An-Nas tu, Al-Ikhlas tu dulu. Perlindungan yang paling utama, perlindungan akidah. Dan ending surah ni adalah surah An-Nas. Ia adalah perlindungan daripada syaitan. Semua benda ni benda tak nampak. Jadi jangan hanya anggap 3 kul untuk ruqyah syar'iyah. Bukan hanya untuk ubat sakit tubuh, tetapi 3 kul ini adalah untuk mengatasi segala bentuk gangguan termasuk fikiran. Pemikiran beragama yang rosak dan termasuk juga gangguan dari sudut ragu pada hari pembalasan contohnya. Was-was lah tu. Wallahu a'lam. Jadi tadi Ustaz pun cakap apa surah An-Nas ni pun merupakan ialah perlindungan daripada bisikan-bisikan syaitan kan. Jadi tadi Amy pun ada sebut pasal 3 kul ni yang manusia gunakan untuk sihir Nabi. Saya pun baru tahu. Kan? Jadi penonton pun mungkin nak tahu juga kisah di sebalik sihir ni. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit yang kisah Rasulullah disihir ni menggunakan ayat tu. Seorang Yahudi, ialah Yahudi ni di Yathrib lah, di Madinah. Nabi pulang pada tahun 6 Hijrah daripada Hudaibiyah. Jadi Yahudi memang begitulah perangainya, punyalah tak senang
dengan perkembangan dakwah Nabi khususnya selepas Hudaibiyah. Jadi mereka dah cuba serang habis-habisan dari sudut fizikal, dari sudut propaganda, tetapi gagal. Maka mereka berbincang bagaimana untuk menggunakan Labid bin A'sam, seorang expert daripada Yahudi dalam hal-hal ilmu hitam. Okey. Lalu dia menggunakan seorang khadam Nabi, orang Yahudi, khadam Nabi yang pernah berkhidmat sebagai khadam Nabi, di mana pada sikat Nabi ada rambut. Jadi tuan-tuan jaga rambut elok-elok. Jangan buang merata-rata. Juga kuku anda, bila anda potong kuku jangan buang merata-rata. Sebab ia boleh diambil kesempatan oleh orang-orang yang tidak percaya hari pembalasan. Masya-Allah. Man ata kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang jumpa dukun yang mendapatkan bantuan jin yang kafir, dia telah kufur kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Jadi kembali pada cerita tadi, Labid menggunakan helaian rambut Nabi dan dia buat macam patung, ya, dengan jarum 11 cucuk di situ. Dan Nabi SAW tidak terjejas kerasulan, tidak terjejas nubuwah, tetapi physically terjejas sedikit. Selama 1 bulan sampai Jibril turun. Adakah kamu mengalami kesakitan? Jibril ruqyah Nabi dengan muawwidatani. Muawwidatani iaitulah Al-Falaq An-Nas. Jadi bila Jibril bacakan ayat berkenaan, 2 surah ni bukan menunjukkan baru diturunkan. Surah ni turun di Mekah lagi. Cuma Jibril repeat ataupun menegaskan balik betapa aura 2 surah ini berkekalan sampai bila-bila. Bukan sekadar di Mekah saja. Sebab Nabi ni orang tak suka kat dia, bukan kat Madinah lagi, kat Mekah orang tak suka dah. Dan orang yang pakar ilmu hitam, bukan sekadar orang Yahudi, orang Quraisy pun pakar ilmu hitam. An-Nafathat, perempuan-perempuan yang digunakan untuk sihir. Sedangkan tadi Yahudi lelaki. So kita nak letak kat mana ayat yang keempat yang membabitkan perempuan tu kan? Jadi dia dah ada sejak daripada Mekah. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, dan beberapa wanita yang memang dianggap sebagai pakar untuk menghantar santau ilmu hitam kepada orang-orang yang tidak disenangi. Itu dah sedikit ceritanya. Itulah dia. Maknanya itulah bila sebenarnya saya pun terima kasih bila Hanan sebutkan. Sebenarnya saya yakin sebab tu saya suka bila kita semakin cerita semakin tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita sekadar baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, tapi sebenarnya ada kisah yang mana Rasulullah SAW disihir, dan ini adalah antara ayat yang Jibril bacakan kepada Rasulullah, dan sebenarnya amat cantik untuk kita amalkan bersama-sama. Dan kalau kita tengok Ustaz daripada ada hadis yang mana setiap kali Rasulullah nak tidur setiap malam, ini pun juga antara amalan yang baik untuk kita lakukan sebelum tidur, bukan sekadar kepada anak-anak tapi kepada kita. Rasulullah SAW akan menadah kedua-dua belah tangannya dan menghembus kepada tapak tangan baginda setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kemudian menyapu kedua-dua tangan baginda ke seluruh tubuh setakat yang mampu. Hal ini dilakukan baginda sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau kita tengok Ustaz, kalau dapat apa antara signifikan Rasulullah berbuat begitu dengan bacaan 3 surah ini untuk kita amalkan. Ini memang kita tahulah maknanya bila Rasulullah buat adalah sunnah. Tapi apa signifikan Rasulullah berbuat begitu? Sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 kali. Bukan sekali. So kita nampak macam mana Nabi bersungguh untuk mendapatkan perlindungan. Dan Nabi tak habaq pun untuk kita buat. Cuma Aisyah kata, aku nampak Rasulullah konsisten buat macam tu. Sebab tu dia jadi sunat. Dia tidaklah wajib. Tetapi dia tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali, 3 kali, bukan seminggu sekali, setiap hari. Sebelum tidur yang Nabi memahaminya sebagai mati. Tidur itu latihan kepada kematian. Jadi macam-macam benda boleh berlaku bila seseorang nak pergi kepada kematian. Antaranya adalah kemunculan syaitan untuk memperdaya di saat-saat akhir. Lalu walaupun kehidupan yang begitu baik sebagai Muslim, belum tentu ending sebagai Muslim. Wala'iyadu billah.
Jadi Nabi menunjukkan betapa dia sangat lemah walaupun dia Rasulullah. Diturunkan kepadanya Al-Quran. Insan yang paling mulia daripada seluruh para insan dan manusia, para anbiya. Tetapi Nabi begitu merendah diri sehingga Nabi melakukan bacaan 3 kul, kemudian meniup ke arah kedua telapak tangannya, kemudian sapu di seluruh bahagian yang mampu dicapai oleh tangan baginda. Kita tidak tahu kenapa Nabi buat begitu. Tetapi apa yang kita fahami sudah pasti isi kandungan surah berkenaan mengajar kita kenapa Nabi buat macam tu. Sebagai contoh, Suratul Falaq bagi tahu 4 keburukan. Dia boleh datang pada waktu anda tidur. Sebagai contoh, keburukan min syarri ma khalaqa. Keburukan apa boleh datang? Penyakit. Keburukan apa boleh datang masa anda tidur? Seperti kita tak tahu kekadang musibah yang menimpa rumah, kekadang binatang datang masa kita tidur. Yang kedua adalah keburukan pada waktu malam, pukul 2-3 pagi. Itu bukan pelik apabila operasi jahat, curi, ragut, ceroboh, bakar, tahfiz itu berlaku. Jadi mohon pada Allah. Yang ketiga adalah sihir yang dihantar. Dan yang keempat orang-orang yang hasad dengki. Jadi Nabi menunjukkan dia tak boleh berdepan kalau tak ada kekuatan daripada Allah. Jadi bila Nabi melakukan, kita lakukanlah. Saya pun tak konsisten juga. Kadang-kadang lupa. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita membaca. Dan alhamdulillah hari ini belajar, rasa semangat, rasa tak sabar nak balik tidur ni Ustaz. Dan saya yakin dan percaya apa yang Rasulullah ajar kepada kita bukan sekadar untuk merawat, tetapi lebih kepada al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Maknanya kita prevent sebelum berlaku apa-apa, sebelum ditimpa apa-apa, maknanya kita prevent. Inilah antara ayat-ayat yang Rasulullah ajarkan kepada kita, amalan yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk mencegah sesuatu itu. Kan. Jadi Ustaz, bila kita amalkan sesuatu perbuatan tu dia mesti ada kesan Ustaz. Contohnya macam kita membaca surah Al-Qul tanpa kita tahu maknanya, kita lazimi dia, dengan orang lain yang mungkin baca surah 3 Qul ni tapi dia faham makna dia. Jadi kalau macam tu dia ada kesan yang berbeza ke Ustaz? Pasti ada beza antara yang sekadar tengok juadah yang sedap dari kejauhan dengan yang menikmati nasi lemak berkenaan kan. Ya Allah, lapar lah pula. Ustaz, Ibu suka soalan Hanan. Macam kita tahu kan, tapi semua orang boleh baca. Tapi orang yang tahu makna dia dengan orang yang sekadar membaca. Sekadar membaca. Ada satu kisah yang akan menjawab persoalan ni. Iaitulah beza 3 Qul bandingkan dengan kita yang sekadar baca dan bandingkan dengan seorang sahabat Nabi ni dalam cerita hadis yang sahih daripada Anas bin Malik dengan elok ada seorang lelaki ni daripada Ansar, memang dia imam Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang Nabi bina sebelum sampai ke Madinah lah. Dan selalu dia akan baca lepas surah Al-Fatihah, imamkan solat, dia baca Qul Huwallahu Ahad. And then dia baca surah lain. Konsisten macam tu. Seolah-olah Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas ni dia dah package sekali. Padahal yang wajib yang mana? Fatihah tu. Al-Fatihah lah. Al-Ikhlas tak wajib. Dia ni macam mewajibkan. Jadi para sahabat yang jadi makmum mula rasa keberatan lalu bertanya, mengapa kamu melakukan begitu pada setiap rakaat? Adakah lebih baik untuk kamu membaca Al-Ikhlas sahaja dan tidak membaca selainnya, atau membaca selainnya tanpa perlu Al-Ikhlas, supaya orang tidak memahaminya sebagai kefarduan? Al-Ikhlas tak wajib. Yang wajib Al-Fatihah. Lalu lelaki ini berkata, kita pun tak tahu siapa dia, tapi ada yang menyebut Kulthum bin Hidmin. Okey. Dia kata, ini kesan surah Al-Ikhlas ni. Ma'ana bitarikiha. Minta maaf lah. Kalau sahabat-sahabat nak suruh saya tinggalkan, saya takkan tinggal. Ya, follower kita kan biasa dia bagi nasihat macam-macam kan. Betul. Tapi kental pendirian sahabat ni adalah in ahbabtun, kalau kamu suka saya jadi imam, saya akan teruskan jadi imam.
dan saya tak akan gugurkan suratul Ikhlas, minta maaf. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kamu tak suka saya jadi imam, saya boleh belah lah. Saya boleh keluar daripada sini. So, dia tak peduli. Aku tak kisah. Lalu bagi para sahabat, bagi makmum berkenaan, tidak ada imam yang terbaik. Dialah yang terbaik. Dia. Jadi kita keberatan untuk dia meninggalkan kita hanya kerana kes suratul Ikhlas. Lalu mereka akhirnya tanya pandangan Nabi. Lalu Nabi ni subhanallah, Nabi ajar sahabat ni jangan judge apa-apa. Pergi tanya dia. Lalu lelaki itu dibawa datang kepada Nabi. Nabi tanya, ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuk. Kenapa tak ikut apa yang sahabat-sahabat cadang? Kenapa buat macam tu setiap rakaat? Nabi tanya. Lalu dia jawab, inni uhibbuha. Aku cinta sangat surah Al-Ikhlas ni. Hanan, cinta dengan suka beza tau. Beza betul. Kalau anda suka pada seseorang, kalau setakat suka, dia tidak memerlukan kepada komitmen. Betul. Tetapi kalau cinta, Perlukan komitmen Ustaz. lautan, Lautan api sanggup ya, diredah. kita akan buat apa saja untuk dia hidup dalam hati kita. Jadi sahabat ini kata begitu dan Rasulullah respon, subhanallah, inna hubbaha adkhalakal jannah. Nabi guna fi'il madhi. Kecintaanmu bukan setakat baca. So ada orang dia baca aja. Dia dapat barakah Quran, dia dapat perlindungan insya-Allah. Dia dapat perlindungan. Tetapi ada orang dia bukan setakat baca, dia mencintai. Mana mungkin cinta kalau tidak ada persefahaman? Betul tak? Betul, kan? betul. Bukan cinta kalau tak ada persefahaman. Jadi memahami boleh menyebabkan anda ke syurga. Nabi bagi jaminan sebab fi'il madhi past tense. Kau disahkan ke syurga kalau kau konsisten macam tu. So Nabi bukan setakat kata perbuatannya betul. Bahkan Nabi kata perbuatannya memberikan kesan dia ke syurga. Dengan surah Al-Ikhlas masuk syurga. Masya-Allah. Jadi kita kalau tak dapat Baqarah tak apalah. Al-Ikhlas pun tak apa. Al-Ikhlas. Tapi Ustaz, sekarang ni orang cinta juga setiap kali solat orang baca Al-Ikhlas. Ikhlas saja. Tak ada surah lain. Okay, adakah itu bukti cinta? Boleh. Okey, jadi Ustaz, kalau bila kita cerita berkenaan dengan sekarang ni kan media sosial dan sebagainya, sihir Ustaz sekarang tak perlu dengan rambut ataupun Betul. kuku, tetapi Gambar. barangkali dengan pandangan mata ataupun apa yang terdetik di jiwa. Inilah yang sebenarnya yang kita perlu apa orang kata, perlu perhalusi. Dan Ustaz, adakah 3 qul ini boleh untuk kita amalkan untuk menjadi benteng supaya kita terlepas daripada sihir dan juga pandangan ain-ain, hasad dan sebagainya. Tapi Ustaz simpan dulu jawapan dan para penonton, kita berehat seketika, kembali selepasnya. Akak, cepatlah. Kata nak pergi expo beli barangan Malaysia. Dah lambat dah ni. Yelah, lepas makan kita pergi. Pergi dulu, Pak. Ipin! Sini! Upin Ipin dan kawan-kawan beli, guna dan pakai barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Itu betul-betul. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan melaksanakan hajatnya. Bersamalah kita berinfak kepada pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, sekaligus menunaikan hajat penduduk yang mendambakan sebuah masjid selama 20 tahun. Kami suka belajar di APC. Kami belajar Al-Quran dengan alat ketuk. Seronoknya. Kami belajar solat supaya kenal Allah. Jom kawan-kawan kita belajar di APC. GT Fiber, pilihan yang lebih sihat. Zakat membawa berkat, urusan makin dipermudah, rezeki pun bertambah. Jom tunaikan zakat sebelum 31 Disember dan nikmati rebat cukai. Caranya mudah, bayar online atau kunjungi kaunter zakat berdekatan. Tak sempat, sibuk,
kami boleh datang ke premis anda. Hanya 2.5% kadar zakat dikenakan. Berzakatlah dengan zakat Pulau Pinang. Amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Sedap ni. Ada rasa. Kopi Pak Podi. Pilihan satu orang. جلوبال الهجرة العربية لهذا الأسبوع ستكون عن أفقر الدول العربية وهي اليمن على شفير المجاعة مجددا. بعد عقد من الزمن بدأ التونسيين بالاستياء لما حدث بثورة الربيع العربي. لا تنسوا مشاهدة جلوبال الهجرة العربية لهذا الأسبوع في يوم الخميس في الساعة 9:15 مساء حصريا على قناة الهجرة وصفحة فيسبوك بريطة الهجرة. Alhamdulillah kepada kita dan Hanan hari ini dunia tanpa sempadan. Betul. Jadi tak perlu nak cari rambut Hanan ataupun kuku Hanan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau terdetik tengok sesiapa yang dekat Facebook pun kena hati-hati. Dan juga kita yang post kat Facebook pun kena hati-hati daripada perasaan saja je nak post, nak tunjuk dekat jiran sebelah kan, ataupun nak tunjuk kepada Hanan dan sebagainya. Jadi inilah yang akan kita tanya kembali kepada Ustaz, soalan seperti soalan yang kita sebelum kita berehat tadi. Bagaimana, adakah 3 kul ini Ustaz, dengan mengamalkan 3 kul akan memelihara kita daripada perkara yang tidak baik, yang kita tidak nampak, ataupun at the first place kita sendiri yang kena jaga diri kita. Kalau harap kita baca 3 kul saja, tapi sebenarnya kita juga yang menjerumuskan kepada orang melihat dengan ain, orang dengki dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, bismillah. Apabila kita membaca 3 kul, kebanyakan kita beranggapan confirm. Tak ada sebarang keburukan akan datang kepada tubuh saya, termasuk pandemik. Sahabat saya tak tinggal 3 kul, positif. Jadi kita nak kata macam mana? Apakah sebenarnya maksud perlindungan yang ditawarkan dalam Suratul Falaq dan Suratul Nas? Adakah perlindungan tubuh? Kalaulah membaca 2 surah ataupun 3 kul ini boleh menyebabkan anda tidak terkena pandemik COVID-19, maka seluruh dunia berbondong-bondong untuk menghafal surah ini kalau ia adalah vaksin. Tetapi ternyata Nabi ajar kita jangan memahami maksud perlindungan hanya kepada tubuh. Kerana barangkali macam cerita sahabat saya tadi, dia membaca 3 kul, tetapi dia kena juga. Sebab apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Ada perkara Allah takdirkan berlaku, tidak boleh dielakkan. Tetapi tugas kita mencegah dan memelihara diri. Dan perkara yang lebih utama bukan sekadar tubuh, tetapi melindungi roh daripada jangkitan. Yang inilah yang ditawarkan daripada 3 kul. Maksudnya apa? Bila anda baca 3 kul, mudah-mudahan Allah pelihara saya daripada bencana yang boleh menimpa tubuh. Tetapi tidaklah terjamin 100% dengan hanya membaca 3 kul. Tak ada sebarang keburukan pada tubuh anda. Pendek kata, berjalan atas kapet merah pergi mana-mana. No, tidak semestinya. Tetapi boleh berlaku pada anda keburukan pada tubuh, tetapi inilah kehebatan 3 kul ini. Roh anda tidak terasa kesakitan. Tubuh rasa sakit, tetapi sahabat saya rasa tenang saja. Dia muhtasiban, ya'lamu anna Allah kataba kulla syai'. Dia ditimpa COVID-19 positif, tetapi dia tenang. Berapa ramai orang yang disahkan positif jadi tak waras. Betul. Jadi tak boleh terima. Denial syndrome. Tak boleh nak berdamai dengan takdir. Sebab itu saya petik apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Bada'i' Al-Fawaid. Dia menyebut 10 tips ataupun kaedah menghadapi keburukan yang dilakukan oleh orang hasad dengki. Saya tak nak sebut semua, saya sebut satu je. Dipesan pada kita pada kaedah yang kelima, faraghul qalbi minal ishtighalu bih wal fikru bih.
fala yaltafitu ilaihi. Jangan jadi orang yang terlalu sibuk berfikir buatan orang, buat macam mana orang dah buat kita ni. Sepatutnya jangan fikir sangat. Ya, memang dia buatan orang kepada anda, tapi anda jangan terlalu hati anda dipenuhi dengan cerita orang tu buat, orang ni buat, orang tu buat, orang ni buat. Ya, anda kena tahu siapa yang buat. Tetapi Ibnul Qayyim kata, sibukkan dirimu bukan kepada pembuat, asbab, tetapi pada musabbab. Jadi anda takkan ada kekuatan tu kecuali anda membaca 3 kul. Allah beri kekuatan. Macam Nabi Yusuf. Dia duduk dalam telaga, buatan orang juga. Abang-abang dia letak dia. Tetapi bila Allah beri kekuatan pada hati dia, maka benda buatan orang bila jadi musibah, dia adalah kebaikan. Benda buatan orang bila dapat izin Allah, dia dah tak jadi buatan orang, dia jadi musibah. Dan bila namanya musibah, percayalah ia adalah kebaikan. Macam Nabi Yusuf, kalau tak diletak dalam telaga, apakah jadi pada Mesir nanti kan? So Mesir ada penyelamat. Semuanya bermula daripada buatan orang tu. Jadi ini kekuatan yang jarang-jarang orang-orang yang membaca dan menghafal 3 kul terfikir. Duk nampak hanya untuk tubuh sahaja. Lupa perlindungan yang lebih utama juga adalah kepada roh. So that's why surah Al-Ikhlas dulu tu. Dia melindungi akidah dulu. And then baru perlindungan tubuh, suratul Falaq. Itu dia susunannya ini kan. Kita pun baru tahu teknologi Al-Quran tu, Masya Allah, lebih tinggi daripada segala teknologi yang ada dekat dunia ni. Jadi Ustaz, saya nak petik satu soalan daripada Facebook Live kita, daripada Daeng Mahdi MH. Assalamualaikum Ustaz. Anak-anak kecil kita selalu suruh anak-anak kecil baca 3 kul. Terus mereka baca walaupun sebutan bacaan makhrajnya tidak berapa betul. Tapi pernah hari itu ada anak soleh dan solehah soal, kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan surah Al-Ikhlas sedangkan tiada perkataan ikhlas dalam surah tu. Jadi dia nak minta pendapat Ustaz. Menarik. Suratul Fatihah? Apa tak ada juga kan? Tak ada juga. Perkataan Fatihah tu. Jadi apa pun ni soalan yang bagus kalau anak-anak kita tanya. Yang penting kita kena tahu makna Al-Ikhlas. Kadang Allah menamakan surah dengan perkataan dalam mana-mana ayat dalam surah berkenaan. Dan Allah Ta'ala berhak menamakan satu surah tanpa merujuk kepada mana-mana ayat di dalam surah berkenaan. Berbezanya metodologi antara Khaliq dengan makhluk. Kan? Seseorang akan bagi tajuk kepada satu buku, mesti ada cerita mana-mana subtopik pasal tajuk berkenaan. That's why people judge book by its cover. Tetapi Quran kekadangnya dia keluar daripada format makhluk ni. Antaranya adalah tak semestinya dalam ayat tu ada Al-Ikhlas lalu aku namakan Al-Ikhlas. Tak semestinya ada ayat tu Al-Fatihah lalu aku namakan Al-Fatihah. Itu cara Quran. Jadi ini antara bentuk-bentuk yang kita boleh katakan kemu'jizatan Al-Quran. Okey. Al-Ikhlas, ya, kepada anak yang bertanya barangkali dia berasal daripada khalasa. Pernah minum Farm Fresh? Susu segar dari ladang. Ya, betul. Lepas diperah. Ustaz ni buat saya cair terliur pula. Kalau betul-betul daripada fresh, bau perah, yang tu namanya khalasa. Susu yang benar-benar ikhlas. Maksudnya tidak bercampur aduk dengan apa-apa. Maka bila orang baca suratul Ikhlas, kesannya bukan dia dapat susu, bukan ya. Dia punya imannya tidak bercampur aduk dengan kotoran. Sebab susu yang fresh, dia takkan bercampur dengan darah, dengan najis. Walaupun dalam tubuh lembu tu, bahagian buat susu tu sebelah je dengan tong najis. Tetapi bila keluar, dia tak bercampur aduk, walau sedikit. So Allah Ta'ala nak kata, baca suratul Ikhlas, dia akan melahirkan orang seperti Bilal bin Rabah. Ya, ahadun ahad bagi Bilal tak sama dengan ahadun ahad bagi kita hari Ahad. Jadi kita boleh lihat macam mana kesan suratul Ikhlas pada sahabat-sahabat besar seperti Bilal bin Rabah. Itulah yang kita nak katakan akidah dan iman yang solid. Tidak ada sebarang keraguan kepada orang yang benar-benar faham dan tadabbur 4 ayat suratul Ikhlas. Itu dia. Ustaz bukan saja buat kita dahaga kepada susu dan juga lapak nasi lemak tadi, tapi rasa nak tahu dengan lebih lanjut. Nak kena Ustaz kena cerita pula cerita pasal Bilal dan sebagainya. Tapi mungkin bukan hari inilah kan. Okey, Ustaz,
ini sebenarnya satu tajuk yang besar untuk soalan yang saya nak tanya ni berkenaan dengan was-was. Adakah was-was ni penyakit ke, bisikan ke? Adakah dengan qul a'udzu birabbin nas mampu untuk menghilangkan was-was ke? Sebab kadang-kadang ustaz, ada orang dia ambil ayat semayang, kalau was-was sikit-sikit tak apa tau. Mana tak letak kunci kereta, itu lain. Ini dia ambil semayang, dah ambil 3 kali dah. Dah basah habis satu badan. Rasa was-was lagi. Masuk toilet tu, kalau boleh dia nak basuh satu dinding. Allah. Sebab dia rasa, dia seolah-olah mata dia ni seolah-olah dibuka hijab, nampak semua bakteria dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk menghilangkan was-was? Adakah was-was ini bisikan syaitan ataupun penyakit? Atau bagaimana untuk, ya Allah Tuanku, tolonglah, hentikanlah aku daripada was-was ni. Sampai nak angkat takbir pun, Allahu Akbar 8 kali. Allah. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita Subhanallah. menghadapi ini? Okey, kebanyakan faham macam itulah. Padahal itu bukan was-was. Itu masalah tu. Itu masalah. Itu kena jumpa barangkali pakar sebab dia macam ada masalah tak yakin. Tak yakin dalam Quran ada banyak perkataan tetapi bukanlah perkataannya was-was. Was-was, kalau kita nak faham was-was dalam surah Was-wasil khannas. Yes, Al-Falaq tu, kita kena tengok surah yang lain. Maka kita akan jumpa, kepada yang catat boleh tulis di ruangan komen tu, muka surat 152. Muka surat 152, surah yang ke-7, suratul A'raf, ayat yang ke-20. Di situ ada tafsiran kepada was-was, iaitulah fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima, hinggalah ke hujung ayat. Ia adalah bermaksud bisikan yang anda tidak boleh dengar secara jelas. Itu namanya was-was. Sebagaimana kata Ibnu Ashur, man yatakallamu kalaman khafiyan minan nas, siapa yang bercakap tapi kita tak boleh dengar. So bisikanlah tu. Someone bercakap kat sana, kita tak boleh dengar. Itu was-was. Tetapi Quran menyatakan the end daripada bisikan itu, sebab ada orang berbisik-bisik untuk kebaikan. Itu bukan was-was menurut Quran. Tapi bila dia berbisik-bisik dekat celah dinding tu untuk menimpakan keburukan, yang tu was-was. Dan Quran pergi dengan lebih detail berdasarkan suratul A'raf. Syaitan al-khannas, okey, apa maksud khannas, Ponemi? Dia berasal daripada perkataan khanasa. Dia akan menghilang. Dia bagi kita cetusan, and then dia hilang. Dia macam orang langgar lagi ya. Dia langgar dia lagi. Dia bagi pada kita keraguan, and then dia lagi. Sebab apa Allah kata khannas? Sebab syaitan akan buat apa jua cara hingga orang yang dipengaruhi oleh syaitan tak akan rasa ini daripada syaitan. Sebab syaitan menjarakkan diri. Sebaik saja dia memberikan kepada kita idea. Idea apa dia? Buat je lah maksiat tu, nanti taubat. Itu contoh. Bagaimana was-was, tipu daya yang dikenakan syaitan kepada manusia. Kau buat je dulu, nanti kau taubat 27 Ramadan. Itu contoh was-was. Bisikan halus. Kita tak tahu datang pada mana. Kita rasa benda tu logik. Sebenarnya setan yang bagi ilham. Tapi dia khannas. Dia berjaya menyembunyikan diri. Lalu penjarakan. Dia berjaya mengelakkan diri. Kita tak rasa daripada dia. Padahal daripada dia. Berapa ramai orang yang mengecam, memaki, mencarut dan melakukan perbuatan buruk. Dia rasa benda itu betul. Padahal daripada setan. Jadi khannas ini menjadi penegasan Quran di penghujung. Jadi berjaga-jagalah. Dia kena selalu dapat nasihat daripada orang. Betul ke apa saya buat ni? Takut permainan syaitan. Betul. Dan Ustaz sebenarnya lagi takut lagi bila kita bukan setakat kita tak boleh nak buat benda yang betul. Kita rasa diri kita betul. Lebih betul daripada orang lain. Dan daripada ayat surah An-Nas ni, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia yang menguasai sekalian manusia. Tuhan yang berhak disembah daripada kejahatan bisikan syaitan yang timbul tenggelam, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia daripada kalangan jin dan manusia. Ustaz, jadi adakah was-was ini yang dimaksudkan al-was-was ni? Kadang-kadang was-was ni bila kita dah bagi duit kan? Rugi pula aku bagi banyak ni. Adakah, ataupun kita rasa kebisik-kebisikan tu rasa macam aku bagi 10,000. Ini akulah yang terbaik sebab orang lain tak boleh nak bagi 10,000. Adakah ini yang dimaksudkan dengan was-was? Itulah was-was. Saya setuju. Dua penyakit Puan Amy sebut. Lepas dekah, menyesal pula bagi banyak sangat. Lepas tu dalam Quran, saya sebut minggu lepas ke,
antara agenda syaitan, surah mana saya tak ingat, adalah menjanjikan pada anda kefakiran. Allah sebut sedekah. Syaitan datang, kau fakir lepas ni. Allahu Akbar. Yang kedua, puan Amy sebut tadi, lepas infak, tengok apa saya dah buat. Orang lain tak boleh buat. Kan? Jadi ini contoh was-was. Jadi kalau sampai kesudah tak takbir, itu tak yakin, tapi bukan was-was lagi. Itu bukan was-was lah. Itu Tak bukan yakin was-was lah. dalam konteks ini. Dia bukan konteks Bukan, Quran. ya, Dia betul. bukan definisi Quran. Kalau definisi bahasa tu bolehlah dikatakan ragu, tetapi kita nak faham was-was dalam Quran, Bisikkan. kita kena tengok Quran di tempat lain bagaimana dia mentafsirkannya. Itu dia kan. Jadi selepas ni kalau kita tahu was-was tu apa dalam konteks Quran, inilah dia penyakit. Inilah yang perlu penyakitnya. kita hindari. Kena hindari kan. Sebab kadang-kadang Amy, ialah kadang-kadang bila kita bagi sedekah tu, kan terfikir pula kan, sekarang benda dibuat dengan duit sedekah ni kan, padahal tak kudung pun ada je kaki dia kan. Itu yang penyakit yang kita perlu kena rawat lah. Sedangkan kan? dah habis dah part kita kat situ dah bagi, maka terpulanglah. Betul kan. Jadi Ustaz, mungkin terakhirnya mungkin ada pesanan untuk ibu bapa, sebab rasanya lepas ramai yang menonton slot kita pada hari ini, mungkin ramai ibu bapa yang nak anak-anaknya melazimi 3 kul ni kan Ustaz. Tapi bagaimana untuk ibu bapa ni terapkan kepada anak-anak, bukan setakat membaca saja, malah kena faham maksud dia, supaya yalah macam Ustaz cakap tadi, kesannya berbeza bagi orang yang baca saja dan juga orang yang memahami maksud 3 kul ni. Secara ringkas dan penutupnya adalah, kalau kita didik anak kita, kita kena didik bukan setakat untuk hafal, tetapi didik untuk dengan memahami. Sebenarnya 3 kul tu adalah adab berdoa. Macam sama dengan suratul Fatihah. Dia bukan setakat surah, dia adalah adab berdoa. Okey, bila kita kata adab berdoa, maka kita kena bagi tahu anak, nanti besar-besar kau ada banyak masalah nanti, masalah kesihatan, masalah kewangan, masalah rumah tangga, masalah macam-macam. Kena ingat, kena mengadu pada Allah. Dan Allah akan bagi penyelesaian. Tapi kena jaga 2 benda. Dan 2 benda inilah menyebabkan 3 kul ni. 2 benda inilah menyebabkan suratul Fatihah. Yang pertama sekali, dalam doa tu, sebelum nak minta macam-macam, puji Allah dulu. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, di mana Nabi mendengar seorang lelaki dalam doanya telah memulakan dengan membaca suratul Ikhlas. Lalu Nabi berkata, ni baru saya jumpa, dia mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka. Dia meminta sesuatu, dia menyebut nama Allah. Antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Nabi dengar lelaki itu kata macam tu dalam doa, Nabi respon, walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bi ismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Tak ada orang kalau dia baca doa dengan ismullah al-a'zam, melainkan Allah Taala akan mustajabkan. Dan apa di ismullah al-a'zam, nama Allah yang paling hebat? Suratul Ikhlas. So kalau kita nak minta, puji Allah dulu dengan cara Allah puji dia, iaitulah suratul Ikhlas. Dan yang kedua, kita kena kaitkan apa yang kita nak dengan iyyaka na'bud. Saya nak kaya. Apa kaitan kaya dengan pengabdian? Saya nak kesihatan. Apa kaitan kesihatan dengan pengabdian? Kerana kalau kita boleh kaitkan segala yang kita minta dengan Allah, jalan keluar kepada masalah, dikaitkan dengan iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, maka barulah ia menjadi sebab untuk Allah mustajabkan. Jadi sebenarnya suratul Falaq, suratul Nas mengajar kita nak minta tolong daripada Allah, jaga aku daripada keburukan sebab aku nak jadi hamba-Mu. Ni benda ni sangat kacau. Keburukan, was-was. Jadi memang itulah yang patut kita bagi tahu anak-anak kita. Itu sangat cantik. Sebenarnya bukan untuk anak-anak, tapi ini adalah tips yang terbaik untuk kita, dan juga ini adalah tips komunikasi yang terbaik. Apa-apa pun kita nak, katalah nak daripada suami, ataupun kita nak minta daripada apa-apa, ataupun kita nak minta daripada anak-anak, anak dia yang cantik, bijak, soleha, kalau boleh jangan macam gini. Itu juga adalah satu benda yang sangat cantik. Dan
sangat cantik apabila Ustaz mengatakan apabila kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, puji Allah. Ini tak, kita nak direct je, ya Allah Tuhanku, aku sekarang ni dalam kesusahan, tolonglah. Tanpa kita terlupa untuk, ya Allah Tuhanku, Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukan Allah tak tahu, tapi kita seolah-olah macam kita nak kita je yang settle. Jadi kita tak apa orang kata, tak fikirkan hak orang lain, kita nak kita je yang settle. So kita tak nak kita ni selfish, maka inilah juga surah ini mengajar kita untuk kita maknanya ihsan kepada seluruh yang di sekeliling kita. Betul tu Amy kan. Kita dengan manusia boleh pula puji lebih-lebih kan kalau kita nak sesuatu. Tapi dengan Allah kita direct terus kan. Patutnya kita macam cakap Ustaz tadi, kena puji Allah tu dengan cara Allah memuji dirinya sendiri kan. Jadi itu satu perkongsian yang memang rasanya bukan memberi kesan besar kepada yang menonton saja, malah kepada saya dan juga Amy kan. Masya-Allah. Banyak benda yang saya tak tahu, bila tahu ni rasanya lagi tak tahu. Betul. Kan? Rasanya kita nak kena PM Ustaz tepi kan. Tapi sebab kita pun tak ada masa, terucapkan jutaan terima kasih juga kepada penonton-penonton Facebook Live. Amy ada nak cakap ke? Tak, itulah bila Ustaz Hanan kata PM tepi, boleh dapatkan juga Kompas 114 ataupun buku-buku Ustaz menggali khazanah ilmu munasabah, atau boleh je ikuti kelas Ustaz di Tadabbur Center Ustaz. InsyaAllah begitu juga. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ilmu yang cukup bermanfaat insya-Allah, bukan sekadar untuk kita khususnya, tetapi juga untuk para penonton amnya insya-Allah. Itu dia kan. Jadi harap-harap anda tekan button share sekarang supaya ilmu perbincangan kita hari ini dapat memberi manfaat kepada orang lain yang menonton juga. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi kita nak berhenti rehat seketika.